Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Saya Fitri Yahya. Saya Fariha On dan pastinya hari ini kita akan bawa satu kejutan luar biasa. Kalau kat sebentar pagi tadi ramai kata, "Ui, ya, apa ni?" Ramai terkejut ya sebab ada pakaiannya dan kami mungkin nak memberi sikit tadi mukadimah di laman sosial. Ini tentang biasa tetamu di Malaysia kalau tak kucing, ulam, serangga, burung, ikan. Kali ini berbeza sebab dia betul-betul disayangi, dimanja, dibelai. Okey, kita bawakan namanya ialah Abu Barbados. Abu Barbados. Okay. Abu Barbados baru berusia 5 minggu. 5 minggu dan ya. kita bawakan bersama dengan ibu angkat dan ayah angkat serta adik angkat. Kakak angkat. Okey. Okey, kita perkenalkan Suhana Osman. Ni macam ibu lah ya. Okey. Okey, sebelum kita bersama dengan mereka, Puan Suhana, Cik Muhammad, Sukan dan juga Aisyah, kita sambil mukadimah ni kita juga nak memberi tumpuan juga kepada banjir yang berlaku di beberapa negeri. Ya, dan kita rakan-rakan kita telah pun berada di lokasi iaitu Raja Nurul Atasha Raja Zaman untuk berikan perkembangan bagaimana keadaan di Johor setelah berlaku banjir yang dahsyat juga. Silakan. Baik. Mungkin kita boleh bersama dengan... Kita nak tinjau sebab di Ceah ni memang agak kritikal. Ada kawasan yang hampir tenggelam dan situasi kini di Balai Polis Ceah. Okey, mungkin dapat Nurul berikan perkembangan terkini, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi rakan tugas di studio MSI. Saya berada di hadapan Balai Polis Ceah. Kalau boleh dilihat masa hari pertama terkesan banjir pada 1 Mac hari itu, paras air adalah setinggi pagar Balai Polis Ceah ni. So sekarang ni melalui tinjauan saya dapati kawasan di sekitar Ceah ni dah hampir surut lah. Boleh dikatakan dah surut sepenuhnya. Cuma sekarang ni proses kemas rumah, membuang peralatan perkakas rumah yang dah rosak. Apa yang dapat saya gambarkan macam ni, masih lagi terdapat sampah-sampah yang dihanyutkan arus banjir itu kan. Lepas tu antara daerah yang paling teruk sekarang ni adalah Batu Pahat, di mana ada 20,000 lebih mangsa yang ditempatkan di PPS. Jadi bagaimana dengan penduduk di Ceah? Sudah pulang ke rumah semuanya ke ataupun masih ada lagi? Kalau ikut pemerhatian saya boleh katakan hampir semua mangsa-mangsa banjir di Ceah ni dah pulang ke rumah sebab cuaca dah panas dan saya dah nampak penduduk-penduduk di sekitar Ceah ni dah membersihkan rumah, kedai-kedai pun dah mula buka. Cumanya macam stesen minyak di hadapan saya ni ditutup. Mungkin kerana kesan daripada banjir kan? Ya, jadi macam mana kita melihat keperluan daripada pihak sukarelawan untuk membantu ya. Tengok pada kawasan Penwijau ni memang perlukan kudrat yang ramai untuk menguruskannya, terutama di kawasan yang ada warga emas, orang kampung. Betul. Kalau ikut harga mereka memang tak mampu, kena ada juga satu pasukan yang sebelum Ramadan ni kita harapkan dapat cahaya lah untuk menikmati Ramadan dan Syawal dengan terbaik. Silakan. Betul. Macam saya buat tinjauan semalam di Batu Pahat pun, terdapat 3 PPS yang terpaksa dipindahkan ke PPS baru sebab PPS yang mereka duduk tu ditenggelami air. Allah. So sekarang ni memang Batu Pahat antara yang daerah yang paling teruk lah. Jadi bagaimana kalau di keadaan Batu Pahat di kawasan mana, Nurul? Okey, di Batu Pahat di sekitar Sri Medan, Parit Sulong. Macam semalam pun saya membuat liputan di Sri Medan. Pagi tu saya boleh melalui jalan Yompeng Muar untuk ke Sri Medan. Tapi bila petang tu polis maklumkan kat saya jalan yang saya lalu tu dah tak boleh dilalui dan saya hanya bergantung pada satu jalan iaitu melalui Tongkang Pecah untuk ke Bandar Batu Pahat. Tapi masa saya nak pulang tu pun air dah mula melintas jalan. Jadi kita harapkan bila semuanya dapat dipermudahkan dengan, saya percaya gerak kerja akan masuk daripada NGO, kerajaan semuanya untuk membantulah di kawasan utama seperti masjid, sekolah, kawasan pendapatan awam dan terutama sekali di rumah ya. Sebab rumah inilah yang menjadi institusi penting untuk memulakan kehidupan yang terbaik. Nurul, selepas ini Nurul akan ke lokasi mana untuk melihat suasana atau kesan banjir ini?
saya sekarang ni tengah berada di Caa, mungkin akan ke Segamat untuk tengok sebab saya kira mangsa banjir di daerah Segamat ni dah menunjukkan penurunan sikit. Mungkin saya nak tinjau proses pembersihan untuk buat tinjauan itulah. Baik. Terima kasih kepada Raja Nurul Antasha Raja Zaman. Wartawan kita di Johor juga dalam keadaan seperti ini kan. Jadi memang situasinya tadi ialah mencemaskan ya, sebab kawasan sampah yang perlu dibersihkan segera. Ini juga kebaikan untuk mengelakkan daripada penyakit dan semuanya. Kita harapkan itulah lebih banyak pasukan-pasukan yang akan masuk untuk membantu mereka. Dan kita dah tarik nafas ketika di MHI ni sebab tadi ada kakak pun sibuk bersihkan rambut semua tu. Baik. Dia dah kenyang, dapat minum susu. Jadi kita nak berkenalan lebih dekat lagi dengan Abu ni sebab tengok dia manja lain macam lah. Itulah dia. Mungkin kita berkenalan dulu. Kita lihat VT ni. Susu. Belum Abang yang buat. Cakap dulu. Macam mana? Ditatang bagai minyak yang penuh. Itulah layanan yang diterima oleh Abu yang juga seekor kambing biri-biri jantan, baka Barbados Black Belly apabila dijaga seperti anak kecil. Kisah tersebut tular apabila Suhana Osman, 41 tahun yang juga merupakan ibu kepada Abu, berkongsi video bersama haiwan kesayangannya di media sosial. Pada mulanya, Suhana hanya berkongsi telatak Abu untuk dijadikan sebagai kenangan keluarganya bersama haiwan tersebut. Namun, sifat Abu yang manja, tidak terlalu aktif dan boleh mendengar kata membuatkan haiwan itu mendapat perhatian warganet dengan kerenahnya. Ibu kepada seorang cahaya mata itu mengambil keputusan untuk memelihara Abu kerana kasihankan haiwan itu yang kematian ibu. Menurut Suhana, dia bersyukur apabila Abu muncul dalam keluarga mereka dan menganggap Abu sebagai pengeri dalam keluarga kecilnya itu. Okey, dah dia Abu bersantai sebab dia dah kenyang. Ini kalau susu. misalnya ada jurugambar dah boleh ambil dah gambar keluarga. Cantik je. Tiga orang, lepas tu kat situ pula dia Dan lentok. maklumat anda, baju ni ditempah khas untuk Abu ya. Sebab 5 minggu dah besar macam ni, saya kira nanti raya ke kena baju lain. Ada baju Melayu ke? Tak ada. Ada? Actually, kami memang dah tempah baju dia dah siap pun, siap tanjak tapi dia tak selesa. So kita decide tempatkan dia lah. Okey, kalau ikutkan kambing ni bukanlah macam asing sangat sebab bapa pun pelihara kambing kan. Jadi macam mana boleh ada insiden tergerak hati untuk bela sampai ke tahap sayang sangat ni? Kita memang sejenis penyayang. Kita selalu juga jumpa kucing kat luar, kita bawa balik. So yang ni lain kesnya, kami pun tak sangka kami akan bela seekor kambing di dalam rumah dekat taman. Macam mana boleh bermula jumpa Abu ni? Okey, sebenarnya ayah memang dia ada ternak kambing, tapi dia bukan lebih kepada komersial lah, suka-suka. So kes Abu ni, dia kematian ibu. Sehari selepas ibunya melahirkan dia, ibunya mati. So ayah cakap, Kak, ambil dia, selamatkan dia sebab Abah tak sempat nak susukan dia sebab dia ni kena lain macam baby lah bila mak dia tak ada kan. Perlu disusukan. So kami yang duduk dekat taman ni macam, wow, macam mana ni? Tak apa, kita bawa dia balik dulu kat rumah baru fikir. So kami pun tak tahu yang kambing jantan ni kemaluan dia dekat tengah. Kami standby cuma satu je pampers untuk belakang. Lepas tu tengok, apasal air kencing bersepah? Sebab kita ni duduk dalam rumah tahu nak kena sentiasa bersih. So bila diteliti rupanya okey, kena pakai 2 pampers. So Abu pakai 2 pampers lah, bahagian belakang dan juga tengah. Depan. Okey, kena lampin hasil untuk Abu. Kita nak tanya dengan suami Muhammad Zulkarnain Ismail. Bagaimana bila kata isteri ni dah ambil misi menyelamat ni? Sebagai suami tu macam mana menerima amanah yang tanggungjawab ni? Pada mulanya saya rasa macam ragu-ragu juga. Sebab yelah, kita nak bawa kambing ni sebenarnya kat rumah ni. Pengalaman kita sebelum ni kucing. Berbeza dengan kambing kan. Lepas tu anak saya pujuk, isteri saya pujuk, tak apalah, kita cuba selamatkan dulu. Lepas tu bapak motor saya, tak apa, selamatkan dulu macam mana. Nanti kita fikirlah macam mana. Tu yang saya bawa je lah, nekat, tak apalah. Kita amanah ni, kita jaga dia. Lepas tu kita belajarlah macam mana dia nak minum ataupun macam mana dia untuk dia membuang kan. Daripada situlah. Tapi itulah, saya pun tak sangka lah. Dia ni terlalu manja dengan kami. Itulah dalam 5 minggu kan. Okey, susu pun susu khas yang memang khas untuk kambing dan lembu. Okey, tanya pula dengan kakak.
Kakak ni dah Isha biasa ke lain Kristina. kambing ke memang sebab ibu ayah bawa terus awak jatuh cinta dengan kambing ni? Macam mana? Sebab Isha ada anak seorang, anak tunggal. Jadi tiba-tiba ada pula Abu ni. Klik tu tak Mula klik macam ke mana? Macam geli ke, takut ke? Macam mana mula-mula? Kita semua dah terbiasa. Aisyah ada pemalu sikit, minta maaf. Okey, tak apa, Dia tak apa, pemalu tak sikit. apa. So dia cakap, "Ma, bawa lah dia, sayanglah." Sebab dari pandangan mata dia tu, macam minta simpati, macam ambil lah aku macam tu kan. Dia macam, alah kesiannya. Sebab waktu dia usia 2 hari, kami buat susu, dia ikut kejar. So untuk tinggalkan dia tu macam, ya Allah, tak sampai hati. Tapi kami berfikir, apa yang Allah nak atur untuk kita sebenarnya? Apa hikmah di sebalik menjaga Abu ni? Kami sentiasa terfikir, apa hikmahnya? Kita fikir daripada sudut hikmah lah. Kita tak rasa susah. Sebab menatang Abu ni sama macam baby. Tukar lampin, bangun 3 pagi buat susu. Memang sama. Dia pun dah cam bau kan. Macam tu tadi jalan masuk studio tadi. Mengikut. Macam mana mak dia pergi, dia mengikut. Pernah tak tinggal tempoh yang agak lama? Ya. Tak pernah lagi. Tapi kalau pergi majlis-majlis ke apa? Kami bawa. So, Bawa dia? contoh macam anak akan stay dalam kereta tunggu dia. Okey. Sampai betul sekali ya, sebab dah memang sayang betul kan? Sayang sangat. Okey. Sebab kalau kita tinggalkan dia dalam kereta pun, dia akan manggil-manggil. Manggil-manggil kita pun rasa lah kesian Bila dia. kita keluar, dia dengar je bunyi sliding door, dia akan keluar dulu. Sebab dia takut kena tinggal. Dia akan gunakan suara dia bila ditinggal. Oh, ya ke? Ya, dia Macam kurang ringgit lah. berbunyi. Macam saya dengan betul, suami, betul. Kita akan terganggu tahu dengan bunyi. Tapi Abu ni dia sangat behave, dia tak berbunyi. Dia tak berbunyi kat rumah, dia senyap. Okey, antara selain daripada manja, apa lagi ciri-ciri Abu ni? Kan selain daripada manja, mungkin kalau salah seorang waktu bila dia akan manja dengan puan, waktu bila dia akan manja dengan suami, waktu bila dia akan menagih perhatian daripada Kristina. Dia sifat dia, Aisyah masuk bilik dia akan ikut. Bila kami menonton TV, dia akan berada di tengah-tengah. Ya, dia suka macam dia suka bersama, dia tak suka kena tinggal. So sifat dia pada saya lah, sifat dia lebih manja daripada kucing yang kami bela. Kalau di waktu malam, kamar dia khas lah. Bersama Aisyah. Tidur dengan Aisyah? Ya. Boleh tidur ke? Ada kambing kat sebelah? Dia bila anak saya nak tidur, dia ikut masuk bilik. Ikut. Betul dah tidur sekali dengan Aisyah? Ya. Cuba cerita. Gimana? Dia kena nyanyikan dia dulu ke, dua-dua dia dulu ke? Ataupun macam mana? Saya malu. Pernah tak kambing ni terjaga ke? Dia lapar ke? Macam mana jaga? Pukul 3 pagi dia akan berbunyi. Okey, kita cakap, bang bangun, dia nak susu tu. Jaga baby betul. Itulah dia memang cabar juga ya. Dia ada masa juga nanti dia akan kembung perut dia. Dia kita tak akan tahulah. Maksudnya dia tak selesa perut dia. Penjagaan dia macam mana? Mandi macam biasa ke? Kebersihan kan? Okey, sebab Abu ni bersama kami di dalam rumah. So aspek kebersihan memang kami jaga. So 24 hours memang Abu akan pakai pampers. Memang Abu akan pakai pampers. Seminggu sekali kami akan mandikan dia. Tak begitu kerap lah sebab dia pun ada risiko kembung perut dan sebagainya kan. Tetapi setiap kali tukar pampers, kami akan guna white tissue lah untuk bersihkan badan dia. Mesti ada dua di tengah dan juga di belakang terangkan tadi lah. Okay. Pampers dia ada dua ni. Jadi bila nak tunjuk, tengok. Ada pampers bag. Ini namanya bag ajaib Kalau kita Itulah mak-mak kan. yang ada ni kita custom. Kita custom tambah sebab sikit lah, saiz dia dah besar kan. Jadi maksudnya nanti Dia tambah dengan kain peningkatan atas. usia dia Tambah mana ni? Yang ni? Ya, kami tambah ni. Itulah dia. Untuk keselesaan yang ni dia lah. bawah. Ya, belakang. Belakang. Akan tebuk. Sebab untuk kambing jantan, dia buat air besar di belakang. Di bawah ekor dia. So yang ni dekat bawah tu lah kan. Ya. Okey, jadi sebabkan kita pelihara sendiri kan, bukan secara sebelum jadi, khidmat macam veteriner macam mana supaya untuk menjamin kesihatan? Jaga. Okey, kami dah merujuklah kepada mereka yang bertauliah. Dia kata usia 4 bulan nanti baru dapatkan suntikan untuk Abu lah. So, waktu kami ambil dia, kami ada juga dapatkan multivitamin. Untuk Abu, ubat kembung, semua kami dah standby dah. Sama macam baby. Okey. Kalau macam susu tadi dia macam agak buas sikit. Rupanya mak dia tak bagi susu mama. Lepas tu susu dia memang dalam ni lah. Dia akan menyusu dalam botol. Sehari berapa kali? Dia 2 jam 1 kali. 2 jam sekali? Ya. Itu memang kena alarm kena tahulah ni. Kami memang nampak dia macam diam je, kami bagi je. Dia sebabnya dia pun memang teruja nampak botol. Tak kira lah dia lapar ke tak, dia akan sambar juga. Tapi nampaknya memang si ibu kami ni kena betul-betul kerja keras lah.
Ya. Sebab saya dengar pun penat. Dengan jadual yang begitu padat kan, nak jaga makan minum, kesihatan semua. Itulah, ni nak Ramadan ni, nak raya ni. Tapi secara jujurnya, alhamdulillah hikmah dia kami dah nampak. Bila Abu hadir dalam hidup kami rasa macam happy. Kami rasa macam kami lebih, kebersamaan tu lebih. Sebab selalu masing-masing buat haluan sendiri dengan handphone dan sebagainya. Tapi dengan adanya Abu, setiap petang sama ada sibuk ataupun tidak, kami akan bawa Abu bersia-sia. Kat mana tu? Kat depan, dekat taman. Orang taman macam mana? Orang taman sangat menunggu-nunggu. Siap buat appointment. Boleh tak jumpa Abu malam ni pukul sekian-sekian. Boleh tak jumpa Abu? Abu free tak? Macam tu. Okay. Tanya dengan Aisyah. Kalau Acik nak beli, boleh tak? Acik beli kambing. Tak boleh. Dengar suara dia. Tak boleh. Tadi tak dengar suara. Kalau bagi harga 2 kali ganda lebih mahal pun tak boleh. Cari kambing lain. Cari kambing lain. Okey, kalau nanti dia dah makin membesar kan, mungkin ada roda ke apa ke untuk mendukung. Nak mendukung mungkin tak mampu kan. Tadi dia pun nak buat kilo. Kristina, Aisyah biasa dukung dia. Biasa. Cuba tengok sikit macam mana kalau Buat dukung demo dia. sikit. Dukung Abu. Panjang berat ni. Itulah dia. Allah. Tak sopan. Abu. Seminggu. Sebab dia mungkin spesies yang besar sebab tu macam ni. Ya. Okey. So kalau duduk memang macam ni lah. Duduk macam ni, duduk macam ni. Dekat dalam kereta pun dia akan automatik macam ni. Bila kita peluk, macam ni lah dia. So untuk pengetahuan anda semua, daripada Keluang ke sini. Macam ni je? Macam ni. Dengan Aisyah? Ya, duduk dekat belakang. Dia tak meronta, dia tak mengembik. Memang tak. So kami memang selesa bawa dia ke mana-mana. Aisyah boleh ke pinjam seminggu ke? Kawan-kawan Aisyah macam mana? Kawan tahu lah. Syukur kambing. So kawan-kawan macam mana? Apa dia orang cakap? Dia cakap apa? Dia cakap je lah. Malu. Tapi kalau bab pertahankan kambing dia nombor satu. Kawan-kawan cakap bahawa, kamu tak cakap, peliknya awak ada kambing kat rumah. Tak ada? Ada juga. Ada juga. So Aisyah cakap apa? Dia cakap, Mak, Aisyah kena bahan je dengan kawan-kawan sebab Aisyah bela kambing. Tak penting dah popular. Okey. Abu ni... Itulah dia. Tapi saya lebih melihat pada tadilah yang diceritakan sisi hikmah. Adanya kambing ni dalam rumah, kebahagiaan tu nampak. Memang jelas lah nampak. Muka yang tenang, bercahaya. Keseronokan, kebahagiaan. Baju raya tahun ni warna apa? Kita dah siap dah baju Abu dia. dah siap baju raya. Dia bawa baju raya. Kita tengok, okey. Siap Tadi bertanjak. Siap tanjak semua. Comel. Siap tanjak dia. Ini tanjak dia, tapi dia belum selesa lagi lah. Ini semua dia. Ini baju raya Abu ya. Pegang ni, pakcik. Okey, dengan Alah, comel. Siapa yang bawa baju ni? Tanjak tu. Hantar kat tailor tadi semua. Ya, betul. Ya Allah, siapa tema ni bolehlah ya berada di Keluang, boleh DM, boleh ambil gambar keluarga bersama. Seri kepolan ni hanya susu bila akan beralih ke makan yang Pada saat ini kami tak melihat kecenderungan dia untuk makan. Okey, rumput dia tak minat, biskut dia tak minat. So sekarang ni susu dia kami campur dengan Nestem lah supaya dia kenyang lebih lama. Macam baby sama. Waktu bila paling tidur paling lama? Dia siang tidur, biasa malam dia aktif. Aktif. Oh, okey. Itu dah kisah di sebalik Abu Barbados yang ini. Terima kasih banyak-banyak atas membawa perkongsian ni dari bahagia. Keluang tau semalam. Okey. Walaupun Keluang banjir, datang juga kat sini bersama kami. Terima kasih banyak-banyak. Kepada Puan Suhana Osman, Cik Muhammad Zulkarnain Ismail dan juga kakak kambing kita Aisyah Kristina. Terima kasih menjemput kami. Kami pun tak sangka kisah Abu Barbados kami akan viral sampai tahap ni. Sebab kami kongsi titi Abu Barbados untuk kenangan kami. Sebab ini first time kami bela seekor kambing kan. So itu adalah kenangan kami. Tak sangka kami dapat feedback yang begitu sekali. Memang wow. Sebenarnya banyak sebenarnya kita dapat perkongsian ni macam kasih sayang kita bukan saja terhadap kepada manusia tetapi sebenarnya pada haiwan tu, makhluk Allah tu. Kalau tak ada jiwa tak boleh buat. Ya, betul. Nak jaga malam nak isi. Awak tak boleh, awak tak boleh. Awak siang malam buat asyik kerja je pening. Okey, terima kasih banyak-banyak ya. Terima kasih. Okey, selepas kita akan berehat seketika. Kembali nanti kita nak bercakap berkenaan dengan ini satu lagi isu besar di Malaysia. Stres juga topik ni. Tapi penting untuk disuarakan. Ini di sebalik kita nak berbincang perkongsian kekangan dalam perkhidmatan kesihatan. Kita dengar banyak luahan, banyak cerita yang tidak baik. Tapi kita nak cari akar dan mungkin solusi terbaik untuk selesaikan masalah ini. Semua selepas ini di MHI.
Baik, Demian Syai, kita kembali. Ya, ini kita bawakan topik yang agak perlu diberi perhatian kepada bukan saja kaki tangan perubatan, tetapi rakyat Malaysia juga perlu cakna berkenaan dengan isu ini, iaitu kekangan perkhidmatan kesihatan. Kadang-kadang kita merungut, apalah doktor ini, apalah jururawat ni, tunggu sama 2 jam, kita 2 jam, kan? datang balik petang. Tapi sebenarnya kita nak tahu, ada kisah yang sebenarnya membuatkan mereka dalam keadaan tekanan dan sebagainya. Jadi bayangkan kalau satu hari itu mungkin sampai berapa ratus orang. Doktor ada berapa je kan? Nak melayani lagi, nak menunggu lagi, nak ambil ubat lagi. Memang proses yang panjang. Dan untuk memberikan gambaran, nanti kita akan bersama dengan Dr. Muruga Rajaturai, Presiden MMA. Dan juga Presiden Commonwealth Medical Association. Doktor, okey? Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas jemputan Farida dengan Fetri. Doktor tak ada tekanan, Saya pun stres juga. Okey. Sebelum kita... sebelum doktor luahkan apa macam mana solusi semuanya, kita juga nak ada sikit perkongsian lah. Wartawan Asri sempat membuat tinjauan kisah bekas pegawai kesihatan. Mungkin ini indikator penting untuk dapat jadi sandaran dalam perbincangan pada pagi ini. Kita dengarkan bersama. Kita pergi tempat yang tahu macam mana nak appreciate our value. Saya Dr. Rosnur Amalin binti Abdul Rahman. Berumur 34 tahun, sekarang bekerja di swasta, di sektor swasta lah. Selama saya bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia selama hampir 10 tahun, di beberapa tempat lah, di hospital besar, hospital daerah dan juga klinik kesihatan. So 5 tahun terakhir saya bersama KKM adalah di klinik kesihatan lah, sebelum saya berhenti pada November 2022. Doktor kat klinik kesihatan hanya bekerja 8 hingga 5 petang. Tetapi sebenarnya kami di klinik kesihatan mempunyai tugas-tugas di sebalik tugas merawat pesakit daripada 8 sampai 5. Contohnya menyediakan bahan untuk audit dan memasukkan data pesakit, sensor, semua itulah. So benda tu akan mengambil masa di luar waktu bekerja. Jadinya bila kita balik kerja masih ada benda yang tak settle dan kena buat kat rumah lah. Di antara keputusan yang paling berat yang saya pernah buat lah. Dan saya merupakan perjawatan tetap lah berserta pencen lah masa tu. Tetapi atas beberapa faktor yang saya fikir wajar untuk diri saya, keluarga dan masa depan, so saya mengambil keputusan untuk berhentilah. Antaranya stres lah. Stres level disebabkan tekanan kerja yang tinggi di klinik. Menerima pesakit yang sangat ramai. Satu hari dalam 1,000 lebih untuk klinik kesihatan. Disebabkan kami kena kerja pada weekend, pada hujung minggu dan cuti am. So masa tu memang akan drag lah, akan kurang lah masa dengan keluarga kan. Tak nak berlanjutan berada dalam keadaan yang stres. Mungkin bagi saya tak boleh berada dalam keadaan yang tekanan kerja yang sebegitu, yang ramai, pesakit yang ramai. Saya tak boleh memberi quality of care yang betul dekat pesakit saya disebabkan pesakit yang sangat ramai. Much more better. Sangat lebih baik. Which is saya punya stress level memang, kalau orang cakap, memang manage well control, and I punya masa dengan family pun sangat optimum lah. Saya masih menjadi seorang doktor. Saya tidak berhenti menjadi seorang doktor, dan saya masih memberikan perkhidmatan kepada orang awam, cuma melalui medium, melalui platform yang berbeza. Kita kena buat benda yang kita suka satu, and then kita jangan buat like macam benda yang akan destroy ourselves in long term lah. Maksudnya kita still ada option dan kita ada pilihan untuk ubah benda tu lah. Itu antara pengalaman juga luahan daripada bekas pegawai kesihatan. Bayangkan kadang-kadang kita sebagai pesakit, mungkin kita sakit, doktor nampak. Tapi doktor dan mereka ketangan kesihatan ni, sakit mereka tak nampak. Jadi itu yang sebenarnya yang takut jadi kanser yang lebih besar. Betul, kerja lebih masa dan mungkin tekanan yang dialami. Kita kembali bersama dengan Dr. Muruga Rajaturai yang kami perkenalkan di awal tadi. Baik, doktor mungkin dapat diberikan sedikit gambaran lah. Mungkin ramai dah tahu, tetapi sebelum kita mencari solusi, kita mesti tahu apa isu akar umbinya yang perlu diselesaikan, ataupun ada kekangan sehingga sukar untuk mercepatkan proses penambahbaikan yang berlaku ini. Silakan. Okey, actually kita punya sistem kesihatan di Malaysia ni
ialah terbaik di dunia actually. Sistem dia baik. Sistem. Okey, tapi sekarang sistem itu tidak boleh menghadapi pasien pesakit ramai yang masuk. Pasal kita kekurangan anggota. Bila cakap anggota that means doktor, support staff kita, that means kita punya jururawat, kita punya technician, kita punya pharmacist, kita punya radiographer. Because katalah satu patient datang ke kecemasan tu, bukan satu doktor tengok satu patient, tak ada. Betul. Saya punya MA untuk register, saya punya MA untuk uruskan dengan dia punya family, satu attendant untuk tolak patient masuk dalam kecemasan. Bila kalau dia tu kes sesak nafas, keseran jantung, 2-3 doktor akan sana, 2-3 jururawat akan sana. Kata kita tengah buat diagnosis, saya perlu satu technician buat ECG, saya kena ambil darah, saya perlu satu attendant lari ke makmal untuk buat test darah dan lari balik dengan keputusan dia. Kalau saya perlu x-ray, saya perlu panggil satu radiografer datang dengan mesin dia untuk ambil x-ray. So dia bukan satu doktor tengok satu patient, tak ada. Kita satu tim. Satu tim, ya. So bila sistem sokongan tu kan? Sistem sokongan tu mustahak. So kalau saya kurang attendant, saya kurang jururawat, saya kurang technician, patient ini saya nak clear atau nak kasih kita satu healthcare delivery yang baik, mesti susah. Dan mana satu doktor say 3 doktor kena kerja, kalau satu doktor you suruh dia buat atau jururawat suruh dia buat 3 orang ni kerja, lama-lama burnout lah, fatigue lah. So dia orang akan berhenti. So sistem kita baik. Ramai yang kita punya rakyat pasal kita punya treatment pun hampir percuma. So dia orang pun akan pergi bergantung dengan hospital kerajaan. So bila dia pergi sana, tapi sekarang kita punya sistem, kalau kita tak jaga, kita akan terjejas lah. Baik. Mesti terjejas. Okey, kita dah dengar apa yang doktor cakap tu. Kalau lihat seorang pesakit juga 10 orang kena ada sistem sokongan untuk menguruskan seorang pesakit. Bila kata kekurangan, apa sebenarnya yang berlaku sebenarnya, doktor? Kurang, kalau nak cakap, ramai je lepasan ijazah perubatan dan sebagainya, pakar-pakar ni, tapi apa yang masih kurang sebenarnya? So, sekarang kata macam budget last budget kan, dia kata kita akan ambil kontrak staff lagi 1,500 orang. Okey, tetapi kita sekarang ada dekat 14,000 kontrak staff yang belum jadi permanent post. Kalau you ambil 1,500 saja, ada lagi 12,500 tertinggal. Dan tiap-tiap tahun kita ada graduan dekat 3,000 hingga 5,000. Katalah kita jangan cakap 5,000 lah. Kita campur 3,000 kepada 12,500. Tahun depan kita ada lagi 15,000 orang yang on contract. Dia tak jadi permanent. Bila dia tak jadi permanent, dia punya career pathway dia not clear. Masa depan dia tak clear. So dia takkan nak tinggal lagi sana. Dia akan tunggu. Dan selection criteria dia pun tak betul. Bukan kata tak betul lah. Tak telus. Tak telus macam mana? So dia no transparent criteria. That means kalau saya dapat permanent post, saya tak tahu mengapa saya dapat. Kalau saya tak dapat pun, saya tak tahu mengapa saya tak dapat. So ada KPI yang jelas kan? Dia mesti ada selection criteria yang betul. So sekarang actually baru-baru ni dalam sesi town hall dengan YBMK, Persatuan MMA dengan persatuan lain semua, kita ada buat satu selection criteria dan kita ada kasih kepada YBMK lah. Harap dia orang boleh at least pakai itu sebagai guide dan tengok boleh tak macam ni. Kalau kita ada selection criteria yang baik, mungkin kita boleh baikkan sistem kita dalam ni. Doktor takkan ada frustration lah. Dia orang keluar pasal frustration. Bila dia chain reaction. So kalau saya keluar, then you dua tinggal sini, then you dua kena buat saya punya kerja pun, lama-lama you pun fatigue, you pun keluar, tinggal dia. Then dia tak boleh. So macam itu dia chain reaction. Tadi kita ada sistem ni perlu diperbaiki. Okay. Kalau ada benda yang stuck, jadi apa catalyst yang nak melajukan lagi proses tu? Kita perlu first budget. So kali ini pun bajet kita dapat dekat 36 bilion, tapi tak cukup. Itu 2% of GDP saja. Kita actually ada minta 5% GDP. Even 5% pun minimum. Because kita kalau nak, kita kena train doktor, kita kena promote doktor, kita dari contract doktor ke permanent doktor pun kita perlu wang. Then kita nak train dia sebagai pakar. So kita perlu wang. And then kita nak upgrade facility, kita nak upgrade software so that kerja lebih mudah dekat. Kita sudah kurang anggota dan facility kita pun sekarang facility semua sudah lama. Kena upgrade. And then software kita semua sudah lambat. So kena digitalize semua. So bila ada ini semua, dia mudah sikitlah untuk anggota-anggota dekat hospital kerja.
Jadi macam mana memberitahu kepada masyarakat, orang ramai masyarakat kenapa lambat, hanya komen je saya tidak tahu situasi kerangka yang ada dalam KKM itu sendiri. Okay, actually so first kita kena educate kita punya rakyat juga. Sometimes kita punya doktor sudahlah tak cukup, then diorang ada pergi kecemasan yang dengan komplain saya sakit kepala 2 hari. 2 hari you kena pergi ke Jabatan Pesakit Luar, jangan tunggu sampai tengah malam dan pergi jumpa kecemasan untuk kes-kes kecemasan saja. Kita tak boleh sesatkan sanalah. Okay, then saya harap tadi pesakit pun tahu yang doktor-doktor dengan anggota lain dekat hospital semua buat yang apa yang dia boleh buat. Dia sudah stres, dia sudah tension sana dan dia akan buat yang paling baik untuk pasien. Tetapi dia punya situasi. Okey, bila ramai yang datang, dia tak boleh menghadapi itu semualah. So pasien yang bukan emergency itu kalau kena tunggu lama sikit, saya rasa dia kena sabar sikit dan tunggulah. So dia kalau sekarang dia sudah faham yang dalam kecemasan, bilik kecemasan yang tutup itu apa yang berlaku dalam sana, bukan dia orang goyang kaki dari pagi sampai malam dia semua buat kerja. Baik doktor, kita tahu bahawa sebenarnya kita ramai pakar perubatan kan, banyak dari segi macam-macam kepakaran dalam dunia perubatan ni. Tapi kebanyakan mereka terpaksa keluar negara. Jadi kita lama-lama akan kurang pakar. Adakah ini sebenarnya kita tahu, macam bila kita tahu sejak berlakunya COVID-19, di situ baru kita tahu macam ni bagaimana tugas, stresnya mereka, tekanannya kekangan perubatan ni. Adakah ini baru berlaku sejak COVID ataupun sebenarnya dah lama dah? No. Masalah ini actually sudah lama. Ini sudah 20-30 tahun dan masalah ini semua kita sudah bawa ke beberapa menteri kesihatan dan beberapa kerajaan yang tukar. Kita dah bawa ini semua kepada mereka. Okey, tapi pandemik itu mungkin buka mata untuk semua orang. Yang doktor-doktor dengan support staff itu frontliners dan berapa stres dia orang semua. Mungkin pandemik itu buka mata semua orang lah. Tapi masalah ni sudah lama. Yang penghijaran doktor dengan bukan saja doktor, nurses pun keluar. Okey, ialah pasal frustration dalam sistem. Ada ramai yang kerja sudah 20-30 tahun, dia punya promotion tak dapat, jusa tak dapat dan dia orang pun akan rasa macam tadi doktor cakap. Semua orang ada family, semua orang nak work-life balance. Bila dia tak ada work-life balance dan dia kerja, dia pun ada anak. Dia pun nak dia punya imbuhan untuk jaga dia punya family. So frustration itu dan bullying lah. Bullying ialah satu faktor yang kita kena berhenti. Macam saya itu hari ada beritahu dalam sesi town hall dengan YB Menteri Kesihatan yang kita ada timing. JPA dengan KKM sudah beritahu timing. Okey, katalah 7 hingga 5 ialah you punya time kerja. That means dia kena 7 hingga 5 dan pukul 5 you kena ada pass over, satu pass over yang betul untuk second shift take over dan you kena kasih dia balik. You tak boleh suruh dia datang pukul 5 pagi, balik pukul 8 9 malam tapi tak bayar dia untuk time itu. Itu saya rasa, saya ada beritahu dulu pun, itu ialah exploitation. Kalau saya suruh seorang kerja tapi tak bayar dia untuk for that many hours, is called exploitation also. Dan kita member of WHO pun ada kata yang kita 45 hours per week is the best or 54 hours tapi kita tak ikut. Doktor kita pun boleh burnout, boleh fatigue, boleh buat salah pun sebab kalau dia penat. Kan? Dan dia pun boleh buat salah kalau dia fatigue. Dia mungkin under perform kerana mungkin kesihatan yang terganggu. Jadi segi kebajikan mereka macam mana? Dari segi adalah tadi overtime semuanya kadang tak terpenuhi kerana mungkin kekurangan bajet. Menyebabkan mereka juga kurang motivasi untuk bekerja. Ya, tapi kebanyakan doktor yang kerja dekat hospital tu bukan kerja pasal wang, tapi dia macam dia kerja pasal dia nak kasih servis. Tapi kita tak boleh paksa dia, push dia tu satu corner sampai dia tak boleh ambil stres, working hours punya stres semualah. Dia pun nak deliver the best for ni. So ramai yang keluar, dia pergi Singapura, so dia pergi keluar. Itu yang pergi kerana dia nak gaji lebih, kita tak boleh berhenti. Tapi yang pergi pasal frustration dalam sistem, itu kita boleh berhenti. Kita boleh betulkan sistem. Kita boleh betulkan dia punya overtime. Kita boleh kurangkan dia punya work timing. Bukan kurangkan work timing, ikut work timing yang diberi kepada dia orang. Suruh dia keluar. Kalau pukul 5 you pass over dan keluar. Tak payah you duduk sampai 2-3 jam lebih dan itu semua tak payah. So ini semua akan kurangkan bullying lah. Ada juga luahan doktor di mana mereka kalau fokus pada doktor dan juga jurawat sahaja. Jadi kaki tangan yang
jawatan yang pelbagai lain itu pula macam mana? Semua pharmacist, dental doctor, ini semua pun having the same problem because sekarang kontrak tu bukan doktor perubatan saja, dental doctor pun sama, pharmacist pun sama on a contract basis. So dia orang pun under stress lah. Doktor, kalau misalnya situasi ini, kondisi ini masih berlarutan, apa akan jadi? Okey, sekarang kalau berlarutan, doktor katalah macam tadi kata kita punya doktor pakar semua berhijrah keluar kan. Dan kita tak ada orang untuk train kita punya junior doctors. Dan dalam 10 tahun you akan tengok kita kurang pakar. Because kita perlu senior pakar untuk train junior doctors ini. Tapi kalau pakar ini berhijrah dan sini you tak ambil permanent doctors masuk, so tak kasih dia tu hadiah latihan untuk training sebagai ni, kita akan kurang pakar dalam 10 tahun. Dan 20 tahun, 20-30 ni nanti kita akan jadi aging society di mana kita punya society ada tinggal 60% lebih daripada 60 years and above. So kita perlu pakar geriatrik, pakar nefro, pakar kardio. Kita perlu lebih lah. So kalau tak jaga sekarang, kita akan tengok problem ni dalam 10 tahun. Kita akan kurang pakar. Jadi solusi kalau seperti tentang solusi ni jangka panjang kan, tapi jangka pendek yang ada ni Dr. lihat yang praktikal untuk diimplementasikan. So saya selepas sesi town hall itu hari dengan YBMK, saya yakin yang YBMK akan buat sesuatu lah. Dia seorang reformis dan kita dah kasih dia semua proposal dan kita dah kasih solution pun. So dia orang sekarang tengah buat untuk mengatasi masalah ini. Saya yakin dia akan buatlah. First, I'm sure dia akan dalam 1-2 bulan ni dia akan kurangkan sesekan dekat emergency. Okay, and then dia akan tengok macam mana dia akan tolong untuk tambah dia punya anggota lah. Sebab sekarang ni difahamkan juga di hospital, sebuah hospital sekalipun, pesakit lebih daripada 1,000 orang dalam satu hari. Dia punya trafik tu macam terlalu... Itu saya kata because kita punya sistem yang baik. Hampir percuma. Kalau you RM1 tu you bagi macam US ke you 20 sen saja. Tapi you boleh jumpa doktor, you boleh dapat ubat yang baik, rawatan yang baik. So ramai yang bergantung dengan kita punya sistem kesihatan negara. So ramai yang pergi sana. Itu dia tadi kuranglah daripada paluan daripada Dr. Murugan Rajadurai, Presiden MMA dan juga Presiden Commonwealth Medical Association. Kita mengharapkan apa yang kita bawakan hari ini membuka semua pihak. Bukan saja kita mengharapkan kerajaan lakukan sesuatu, tetapi masyarakat juga perlu faham sebenarnya tanggungjawab mereka, amanah mereka ni bermain dengan nyawa. Kita yang kadang-kadang yang sihat ni pun banyak perangai. Ini kan pula bila kita dah sakit kan, lagi banyak perangai. Motivasi bekerja itu ada, passion itu ada, tapi halangan sekarang ini lah mungkin kekagangan dari segi ketidaklancaran dalam jaga jumlah mereka yang terlibat untuk membantu pesakit yang ramai setiap hari. Semoga ada solusi sebab kita mengharapkan sistem yang dah terbaik ini bertambah lagi makmur dan juga maju untuk rakyat demi kebajikan bersama. Baik, kita berehat seketika. Sekembali nanti kita bercakap berkenaan dengan Hari Kraft Kebangsaan 2023. Ya, selepas ini di Malaysia. Terima kasih, Doktor. Thank you. Okay. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini kita kongsikan berkenaan dengan Hari Kraft Kebangsaan 2023. Pastinya dalam keadaan kita ni ibu bapa kan nak meraihkan cuti sekolah bersama dengan anak-anak, saya rasa ini antara juga lokasi yang boleh kita bawa mereka bagi pendedahan tentang kraft tangan Malaysia ni. Bukan calang-calang tahu semuanya hebat-hebat. Jadi kita terus berbicara berkenaan dengan Hari Kraft Kebangsaan 2023 bersama dengan Puan Ainu Syam Haji Ramli merupakan Ketua Pengarah Kraft Tangan Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Membawakan antara keunikan Malaysia sendiri ya. Batik Malaysia. Okey, Puan, difahamkan hari ini hari yang ke-6 Hari ini yang ke-6. Alhamdulillah. Ya, 1 Mac hingga 13 Mac. Mungkin Puan boleh kongsikan berkenaan dengan Hari Kraft Kebangsaan 2023 ni. Okey, Freha dan juga penonton MHI, Hari Kraft Kebangsaan merupakan signature event kita. Setiap tahun kita mengadakan Hari Kraft Kebangsaan. Kebiasaannya pada penghujung Februari kita bermula. Untuk tahun ini, Hari Kraft Kebangsaan 2023, kita laksanakan mulai 1 hingga 13 Mac, di mana
pengoperasiannya bermula pada pukul 10 pagi sampai 10 malam. Jadi tahun ini merupakan tahun ke-20 kita mengajukan Hari Kraf Kebangsaan. 20 tahun dah. Dah 20 tahun sebab bermulanya pada tahun 2003. Tahun ni tahun yang ke-20. Jadi pastinya HKK 2023 menawarkan pelbagai produk kraft tempatan, produk kraft Malaysia pada harga yang mampu milik pada semua lapisan masyarakat boleh mendapatkan, boleh membelikan produk kraft, dan juga produk-produk ini merupakan produk-produk hasil usahawan dan juga komuniti kraft yang berdaftar di bawah Kraftangan Malaysia. Bila Puan cakap tadi dengan mata harga berpatutan, orang Malaysia suka dengar tu. Ya, sebab kita kan kita nak menggalakkan lebih ramai rakyat menggunakan pakai produk kraft Malaysia. Jadi sudah pasti kita, usahawan-usahawan kita perlu menawarkan produk-produk pada harga yang mampu milik dan mampu milik oleh semua lapisan masyarakat. Bukannya untuk lapisan atasan, ada kategori semua produk ni sangat berpatutan. Dah hari ke-6 ni Puan, bagaimana respon orang ramai ni? Alhamdulillah, sebab semasa Hari Kraf Kebangsaan pelbagai aktiviti disediakan. Selain daripada jualan kraf, kita ada sesi padanan perniagaan, kita ada demonstrasi kraf, kita ada demonstrasi kuih-kuih tradisional. Menarik tu. Kita ada interaktif kraf di mana pengunjung-pengunjung, terutamanya musim cuti sekolah ni kan, boleh bawa anak-anak untuk buat sendiri produk kraf. Macam contohnya anyaman, boleh buat gelang daripada kain batik dan pelbagai aktiviti ditawarkan. Yang pastinya apabila pengunjung-pengunjung membeli produk kraf, kita ada cabutan bertuah. Ada cabutan bertuah juga? Tiap-tiap hari ke apa? Dia ada 2 kategori untuk cabutan harian. Pada 2 waktu yang kita tentukan, iaitu pada pukul 1 dan juga pukul 4. Ingat 1 ke 4 tau. Harian tu. Harian dengan pembelian serendah RM50 saja boleh melayakkan pengunjung menyertai lucky draw dan juga cabutan bertuah yang untuk yang utama. Yang utama ni kita akan adakan insya-Allah pada penghujung Hari Kraf Kebangsaan. Itu bagi pembelian RM500 ke atas. Okey, kalau kata ada cabutan ni mesti hadiah-hadiah menarik. Pastinya menarik. Menarik. Saya tak boleh cerita di sini sebab tak boleh, nanti tak surprise. Kena berkunjung juga ke Hari Kraf Kebangsaan. Hingga 13 Mac nanti. Ya, mungkin banyak kemudahan disediakan di sana. Antara kemudahannya? Of course, ATM, mesin ATM ada. Perkhidmatannya boleh, transfer pun boleh, semua kad kredit semua boleh. Parking, insya-Allah kita dah sediakan parking yang bersesuaian, yang berdekatan dengan kompleks Kraf Kuala Lumpur kami, iaitu di Hotel Royal Chulan, di Badan Warisan dan juga di lot parking awam Hotel Hospital Prince Court, di mana berdekatan dengan lokasi HKK diadakan. Semalam merupakan perasmian. Semalam, alhamdulillah, majlis perasmian telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing, iaitu Menteri Pelancongan Seni dan Budaya kita, dan kami berbesar hati dengan kunjungan, kehadiran yang amat berbahagia Datuk Seri Wan Azizah, Dr. Wan Azizah Wan Ismail, yang turut hadir semasa majlis perasmian, dan ramai juga VIP yang datang semalam. Dalam tempoh yang matang, 20 tahun telah pun menyambut Hari Kraf Kebangsaan kan, pelbagai keunikan pun telah diberikan. Jadi bagaimana harapan Puan sendirilah sebagai Ketua Pengarah Kraftangan Malaysia untuk tahun ini? Ya, kami di Kraftangan bermotifkan objektif utama kami adalah untuk memperkasakan sosioekonomi rakyat, iaitu yang pastinya usahawan lah, sebab usahawan merupakan pelanggan utama kami kan. Jadi apa-apa inisiatif yang dilaksanakan di Kraftangan Malaysia adalah untuk memastikan usahawan kita mendapat manfaat yang sebaik, untuk mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka, untuk mendapat mereka meningkatkan kemahiran pendapatan supaya ekonomi mereka pun dari setahun ke setahun dapat ditingkatkan. Jadi HKK ini merupakan inisiatif yang kami sediakan untuk mereka memasarkan terus ke produk-produk keluaran mereka kepada pembeli. Jadi tidak ada orang tengah dan tidak ada
berapa. Jadi dari segi harga pun itu sebab yang saya kata harga yang berpatutan sebab dibawakan terus oleh pengusaha-pengusaha kita tak ada orang tengah kan? Tak ada orang tengah. Jadi pengusaha kita bawa inilah platform untuk mereka memasarkan produk mereka. Ini secara fizikal sebab di Kraft Tangan Malaysia kami juga ada platform online My Craft Shop yang mana sekiranya mereka tidak dapat masuk secara fizikal, mereka juga berpeluang memasarkan produk mereka melalui platform online My Craft Shop. Di samping itu juga Fariha, sempena Hari Kraft Kebangsaan 2023, kami panjangkan pelaksanaan Hari Kraft Kebangsaan ini melalui Festival Kraft Kebangsaan. Kita adakan di pusat beli belah terpilih. Setakat ini kita berjaya untuk dah tentukan 8 lokasi di negeri Perlis, Kedah, Penang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Melaka, Sabah dan Sarawak. Di mana penganjuran ni kita panjangkan sehingga April. Sebab apa kita adakan juga? Itu nak Ramadan Raya tu. Ya, sebab apa kita adakan juga sebab memberi laluan ataupun memberi peluang kepada usahawan yang tidak dapat bersama-sama di Kompleks Kraft untuk mereka pun memasarkan produk mereka kepada pembeli, khususnya musim cuti sekolah dan juga persiapan bulan puasa dan juga hari raya. Jadi ada pakaian siap, ada produk-produk yang cantik-cantik untuk diperagakan semasa hari raya. Baik, itulah dia sebenarnya peranan yang cukup besar yang dibawa oleh Kraft Tangan Malaysia sendiri kan, membantu usahawan dan juga sebenarnya memperkasakan lagi hasil Kraft Tangan Malaysia. Terima kasih Puan Ainul Syam Haji Ramli, merupakan Ketua Pengarah Kraft Tangan Malaysia. Belum terlambat, masih panjang lagi waktu, banyak lagi cabutan harian pukul 1.4. Jangan lupa cabutan utama hujung-hujung sikit. Kena inilah merisik-merisik bila cabutan utama tu. Baik, kita berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan berkongsi juga apa yang pengisian seterusnya di MHI. Semasa lepas ini bersama kami di MHI. Terima kasih di Renda MHI di penghujungnya. Tapi masih ada kesempatan untuk berkongsi tentang pelbagai perkara yang temuan akibat utama, termasuk projek tempatan banjir 600 juta boleh dilaksanakan segera, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang benar ini ada rundingan terus, jadi banyak gangguannya. Kali ini perlu dimuktamadkan. Dan kalau saya sambung di halaman yang keempat dan kelima di berita harian ini, rugi RM1 juta, 3 lot kedai kena banjir antara impak bah yang berlaku sejak 5 hari lalu yang musnahkan harta benda penduduk. Dan difahamkan lebih 50 orang terpaksa pindah ke PPS di 5 negeri. Dan meteorologi ramal hujan hingga esok, helikopter hantar bantuan terputus hubungan. Itu antara situasi yang mendapat kita bawakan dengan beberapa gambar yang menunjukkan situasi agak kritikal di beberapa tempat. Baik, bila kita lihat seperti ini kan, pastinya bila pasca banjir itu sampah sarap tu banyaklah. Macam tadi pun kalau kita lihat di Caah Segamat, banyak sampah sarap yang dibawa arus banjir itu tertinggal. Ini di utusan Malaysia berkenaan dengan lambakan sampah ni dekat negara kita ni. Negara berdepan lambakan sampah, sistem pengurusan lemah, 38,000 tan sampah tidak dapat ditangani. Bayangkan kalau sampah ni terlalu banyak, pastinya risiko sangat-sangatlah tinggi kepada kita, bukan dari segi kesihatan saja tetapi kepada bangunan negara juga. Destinasi pelancongan dihiasi sampah. Kalau boleh, jadilah kita masyarakat ataupun pelancong yang bertanggungjawab sebenarnya. Baik, seterusnya. Okey, memang disebut di Metro, kalau dapat saya kongsikan di halaman yang keempat sebenarnya. Hujan luar biasa 4 hari, Segamat banjir, pencerahan Jabatan Pengairan dan Saliran itu yang telah pun ditambahkan. Tadi kita berikan di awal tadi di MHI mengenai situasi yang ada di Caah kan? Dan kita tengok tadi lambakan sampah dan juga lambakan bahan-bahan terbuang yang ada di situ yang memerlukan kepada kerja keras untuk menyuraikannya. Sebab kita nak masuk ke hari demi hari dengan keadaan yang bersih dan perlukan kepada sokongan daripada semua pihak, NGO, swasta, kerajaan berpadu untuk membersihkan kawasan terjejas. Baik. Di Kosmo, ini berkenaan dengan ini kan nak dekat raya ni, kempunan lagi balik raya. Dia kata perantau dari Malaysia Timur lupakan hasrat balik kampung selama Aidilfitri gara-gara harga tiket penerbangan terlalu mahal. Bayangkan mereka yang di Sabah dan Sarawak nak balik. Bukankah ada harga ceiling ke? Bukan ada harganya. Tak tahulah. Tapi ini antara yang mereka kata kalau nak balik Sabah Sarawak, tiket baru-baru ini wartawan Kosmo cek lebih RM400 nak balik saja. Tapi kalau ini kata Kuala Lumpur, Kuala Kota Kinabalu
adalah sekitar RM445 hingga RM700 sahala. RM700 sahala. Itu kalau seorang. Kalau yang berkeluarga dan ada anak, RM4,000 juga lah. Dengan beg tambahan lagi semuanya. Okay. Baik, esok Misha akan bersiaran bersama dengan anda sekali lagi dan bawakan topik utamanya sakit buah pinggang. Penyakit buah pinggang ni jangan main-main ya. Ya, mungkin tak ada simptom awal tapi anda kena sentiasa membuat makan kesihatan, terutama kalau dah meningkat usia, pasti ada yang menduga. Sebab kita ni mana kekal lama ya. Software ni perlu sentiasa. Baik. Terima kasih bersama dengan kami ya. Jaga diri, jaga kesihatan juga. Jumpa lagi. Bye.